Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu belia, satu Malaysia. Salam negaraku Malaysia. Pertama sekali, marilah kita sama-sama panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta inayahnya dapat kita bersama-sama pada mesyuarat perwakilan agung tahunan ke-66 Majlis Indonesia. Pada petang ini Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan, beri kelapangan, beri kesenangan kepada kita agar kita dapat bersama-sama di dalam mesyuarat ini. Kepada saya untuk menyampaikan keputusan sebagai Presiden dalam mesyuarat agung pada kali ini. MPAT ini bukan sekadar rutin tahunan kita untuk berhimpun, bukan sekadar kita nak datang sini bersuka-suka berjumpa dengan kawan-kawan, tetapi ianya juga merupakan satu manifestasi kepatuhan kita menjunjung tinggi semangat berpersatuan dan semangat setia kawan dalam merancang kepelbagaian persatuan di bawah naungan Majlis Belia Malaysia. Kita sungguh bertuah dan juga berbangga kerana dapat bersama-sama meraihkan keunikan pertubuhan-pertubuhan belia dari pelbagai latar belakang sebagai satu kekuatan ampuh kita semua. Ini menunjukkan satu semangat kebersamaan yang tinggi daripada perwakilan membentuk belia unggul yang benar-benar mencerminkan satu bangsa Malaysia. Dalam perhimpunan tahun ini, saya ingin menggariskan beberapa agenda penting yang akan menjadi tunggak pelaksanaan program pembangunan belia di bawah Majlis Belia Malaysia. Tajuk menelusuri transformasi, memperteguh aspirasi. Ini memberi fokus kepada peranan penting pertubuhan belia sebagai sebuah organisasi bersama dengan kerajaan bagi mencapai tujuan membangun masyarakat matang atau mature society. Sahabat-sahabat sedang perwakilan yang dirahmati Allah sekalian, baru-baru ini rejim Zionis telah menghalang umat Islam bagi mengerjakan solat Jumaat di Masjid Al-Aqsa. Tindakan kasar dan membawa kepada episod pembunuhan anak-anak muda belia Palestin di kompleks Al-Aqsa oleh tentera Zionis sangat-sangat menyayat hati. Tindakan memasang laluan elektronik dan menghalang Mufti Besar Al-Quds Syekh Muhammad Hussein, Ketua Majlis Wakaf Islam serta pengarah Jabatan Wakaf Al-Quds daripada memasuki masjid, sedang pada masa yang sama polis Zionis memukul sebahagian daripada mereka. Ini adalah sangat melampaui batas. Majlis Belia Malaysia mengecam tindakan ini dan menyifatkan ianya sebagai tindakan biadab kerana pencabulan dan pelanggaran hak asasi masyarakat, terutamanya masyarakat dalam kita hendak melaksanakan tanggungjawab kita di dalam agama. Saya menyeru agar seluruh belia negara kita ini bersolidariti bersama-sama dengan masyarakat dunia bagi menentang tindakan jahat rejim Zionis ini. Usaha untuk mengembalikan penduduk Palestin ke tanah air mereka perlu dibantu dan diteruskan. Marilah kita bersama-sama tanpa mengira kaum dan agama, kita bersatu menyokong tuntutan rakyat Palestin untuk kembali ke tanah air mereka seperti yang telah ditetapkan dan diluluskan di dalam mesyuarat pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Mengikut isu keperluan dan kehendak, golongan belia terus menjadi agenda di peringkat global. Ini memberi gambaran kepada cabaran semasa yang akan kita tempuhi. Dalam mesyuarat European Economic and Social Committee, iaitu sebuah badan konsultatif untuk Kesatuan Eropah, baru-baru ini turut membincangkan soal pekerjaan atau employability, fungsi organisasi belia dalam pengurusan bersama, dan isu definisi kesukarelaan yang disempitkan.
Isu-isu seperti peluang pekerjaan, isu-isu seperti kelayakan bekerja, kualiti pekerjaan, ini semua berkait rapat dengan tahap kesejahteraan rakyat dan masyarakat. Dan pada awal Julai ini juga, Pertubuhan European Youth Forum menyuarakan isu mengenai unpaid internship atau latihan praktikal tidak berbayar dan tindakan kerajaan dalam menangani ketidakadilan dalam pasaran pekerjaan dan kualiti kerja di beberapa bahagian negara di dalam Persatuan Eropah. Persoalan ini kemudian dibangkitkan dalam High Level Political Forum on Sustainable Development Goal di New York. Saudara-saudara sekalian, melalui contoh-contoh yang saya berikan ini, ianya jelas menunjukkan bahawa fungsi sebenar pertubuhan belia di luar negara maupun di sini, di pelbagai peringkat, amatlah penting, terutamanya dalam menyuarakan dan menjelaskan sesuatu masalah masyarakat, terutamanya anak muda, dan paling utama sekali digunakan dalam mencari jalan bagi menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak muda. Relevannya pertubuhan belia dan jangan sekali-kali diketepikan. Sahabat-sahabat sekalian, dalam masa yang berlalu begitu pantas ini, kemajuan yang dihasilkan semakin begitu pantas berlaku. Kini kita berada di permulaan revolusi perindustrian keempat atau revolusi industri 4.0 yang akan mengubah cara manusia hidup dan bekerja. Kita masih tidak tahu bagaimana kesudahannya, tetapi apa yang pasti, kita harus bertindak dengan cara yang cukup komprehensif, melibatkan semua pihak yang berada di seluruh dunia, dari sektor awam dan swasta kepada akademik serta masyarakat secara keseluruhannya. Dalam revolusi industri 4.0 ini, ramai pakar melihat tugas hakiki manusia akan digantikan oleh tenaga robotik. Jutaan manusia dijangkakan akan hilang kerja, terutamanya dalam sektor perkilangan. Justru itu, semua pihak perlu bersedia dengan reskill ataupun upskill supaya pekerja-pekerja ini terus dapat memberi sumbangan kepada pembangunan negara. Berdasarkan sejarah, Malaysia dan negara-negara ASEAN sebelum ini bersandarkan kepada pekerja-pekerja berkemahiran yang mungkinnya kemahirannya dianggap rendah dan gajinya dianggap murah sebagai tarikan pasaran untuk pelabur-pelabur asing masuk ke negara kita. Ini menyebabkan ASEAN terdedah kepada pengangguran jika segalanya bertukar kepada automatic pada industri 4.0. Menyedari pentingnya kesedaran di kalangan beliau mengenai cabaran dalam revolusi industri 4.0, Majlis Belia Malaysia sambut baik saranan yang amat berhormat Perdana Menteri dan usaha kerajaan melalui MITI untuk menggubal dasar berkaitan revolusi industri 4.0 ini demi kepentingan rakyat dan negara. Majlis Belia Malaysia juga telah mula menggerakkan sesi penerangan berkaitan cabaran, ancaman dan peluang yang ada di dalam revolusi industri 4.0. Sekarang ini kita telah mencapai lebih daripada 4,000 belia berkemahiran di 43 institusi latihan kemahiran swasta dan 3 buah kilang yang telah menjadi rakan strategik satu belia satu kemahiran Majlis Belia Malaysia. Kita beri tepukan kepada saudara Rizal Hassan yang menepalai gerakan ini. Sahabat-sahabat sedang berwakilan sekalian, kali ini kita bersidang di tengah kehangatan iklim politik menjelang PRU14. Sistem demokrasi memang membolehkan kehadiran berbagai parti dalam menawarkan khidmat yang terbaik untuk rakyat. Parti memang pelbagai, program juga macam-macam ragam, tetapi semuanya perlu bersetuju dalam komitmen menjayakan prinsip dan nilai demokrasi yang bertunjangkan kepada kuasa dan suara rakyat. Tiada salahnya untuk masyarakat berpolitik, kerana ia diraihkan
sebagai satu kaedah demokrasi dan perlumbaan untuk memenangi hati rakyat, sama ada dalam bentuk persepsi atau lebih penting lagi undi. Setiap langkah yang dibuat perlulah beradab supaya rakyat dapat melihat dan membuat penilaian mereka sendiri nanti. Terutamanya dalam masyarakat majmuk yang masih rapuh seperti kita di Malaysia. Rakyat harus cukup cerdas. Anak muda dan dewasa perlu bijaksana dalam menyikapi pelbagai kerenah perpolitikan agar tidak terseret dalam silang sengketa yang memecahkan integrasi nasional. Gejala penyebaran berita-berita tanpa sumber yang sah, pengeksploitasian sentimen perkauman berlebihan, dan tindakan segelintir pemimpin-pemimpin politik yang sengaja bermain dengan perkara-perkara yang sensitif, yang sengaja dilihat hendak memucat kacirkan keadaan negara, perpaduan negara, agar mereka dapat mengambil kesempatan. Ini perlu dikutuk. Dan sikap tidak waras seperti itulah yang secara metaforiknya diungkapkan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nahl ayat 92, yang bermaksud, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadikan ia cerai berai kembali. Bagi maksud tersebut, Majlis Belia Malaysia menentang segala bentuk politik yang menghancurkan. Sebaliknya, kita berusaha ke arah kematangan dalam berpolitik, dalam memantapkan kaedah berpolitik yang telah kita gunakan. Kematangan politik penuh dengan sikap jiwa besar, kematangan politik penuh dengan sifat dan sikap lapang dada, dan perlumbaan ke arah menawarkan yang terbaik untuk rakyat dan masyarakat, bukannya dengan menabur fitnah kepada pihak lawan, bukan saja menabur perpecahan di kalangan masyarakat. Sahabat-sahabat sidang perwakilan yang dirahmati Allah sekalian, laporan indeks Belia Malaysia yang dikeluarkan oleh IRIS bahawa domain sosialisasi politik antara yang terendah dan perlu diamati. Dapatan ini sangat signifikan terhadap ruang pendedahan anak muda dengan isu semasa, dan jumlah penglibatan dalam pergerakan belia perlu dipertingkatkan. Institusi pergerakan belia yang kita ada ini adalah tapak awal dan asas bagi mengenalkan sistem demokrasi pemilihan yang terbuka kepada anak muda. Kita yakin bahawa dengan menyuburkan amalan ini, ia akan mengembalikan keyakinan belia terhadap sistem bermasyarakat. MBM melihat kesempatan menjadi salah sebuah organisasi pemerhati pilihan raya yang dilantik oleh SPR pada PRU 13 yang dahulu, dapat membina keyakinan golongan belia terhadap sistem demokrasi yang kita ada di negara kita. Dan Majlis Belia Malaysia bersedia untuk terus menjadi medium pelaksana untuk PRU yang akan datang ini. Sahabat-sahabat sidang perwakilan dan mata Allah sekalian, kita tidak mampu untuk pastikan masa depan yang gemilang untuk belia Malaysia, tetapi kita mampu menyediakan belia Malaysia yang terbaik untuk masa depan Malaysia yang gagah. Kerana itulah tugas hakiki kita. Itulah tugas hakiki kita sebagai pertubuhan utama belia negara. Tugas hakiki Majlis Belia Malaysia dan seluruh badan kita perlu membuat persediaan untuk masa hadapan. Ianya memerlukan kita berfikiran secara futuristik dengan kemahiran membaca persekitaran semasa yang sangat kompleks dan berubah-ubah. Namun, dalam rencana masa hadapan, faktor membangun kemanusiaan dan nilai serta jati diri yang seutuhnya perlu diutamakan. Kita percaya tamadun yang dihasratkan bukan cuma berapa tinggi dan berapa banyak bangunan batu yang telah dibina, tetapi sejauh mana manusianya hidup dalam ketertiban dan adab yang tinggi. Kerana itulah asas
dalam peradaban negara dengan masyarakat yang matang. Oleh itu, TN50 atau Transformasi Nasional 2050 ini adalah sangat penting, relevan dan sangat signifikan serta kena pada masa. Dalam usaha kita untuk mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara, kita perlu meletakkan hala tuju serta aspirasi anak-anak muda dalam menjadikan negara kita bukan sahaja maju dari sudut fizikal, tetapi juga maju dari sudut nilai yang ada di kalangan rakyat yang hidup pada ketika itu. Kita perlu melihat ke hadapan, menjangkakan apa yang bakal berlaku, dan ini memerlukan kajian ilmiah dan ilmu pengetahuan dan pembacaan yang mendalam. Terdapat berbagai cabaran yang perlu dihadapi. Ada yang boleh dijangka dan ada yang berlaku di luar jangkauan serta kawalan kita. Tetapi sebagai manusia biasa, kita perlu sediakan diri dan generasi muda kita untuk kehidupan yang mendatang dalam memperoleh kesejahteraan kehidupan di dunia dan di akhirat, dengan menjadikan sejarah sebagai panduan kehidupan dalam kita mencipta kemajuan masa hadapan. Dalam bulan Ramadan yang lalu, Majlis Belia Malaysia telah menjelajah ke seluruh negeri dalam siri Jelajah Inspirasi TN50 untuk mendengar suara anak muda dan tanggapan masa depan yang mereka inginkan pada bagi tahun 2050. Harus diakui, kami amat terkejut dan berbangga dengan apa yang telah ditonjolkan oleh beliau daripada seluruh negara. Secara keseluruhan, anak muda kini, terutamanya ahli-ahli pertubuhan beliau, sudah matang dalam memberikan hujah dan pendapat yang melibatkan bukan saja politik, sosial, ekonomi, pendidikan dan banyak lagi. Seperti mana yang kita sedia maklum, TN50 menjadi teras utama kerajaan dalam merancang apa juga program dan pembangunan negara. MBM menjadi salah sebuah badan penggerak dalam membantu pihak kerajaan dalam proses pengumpulan data dan maklumat ini. Di dalam bulan Ramadan ini saja, MBM telah berjaya merekodkan sebanyak 2,191 inspirasi yang berbeza dan telah menghantarkannya kepada Sekretariat TN50. Diucapkan terima kasih kepada seluruh badan gabungan Majlis Belia Malaysia yang bersama-sama telah menjayakan usaha mengumpulkan inspirasi anak muda dari seluruh negara. Di sebalik kita berdialog dengan pelbagai kelompok sebagaimana terkandung di dalam Dasar Belia Negara 2015, suatu yang amat dekat di hati saya adalah usaha yang dilakukan melalui Majlis Belia Malaysia dalam mendekati satu sisi golongan belia yang terpinggir dari masyarakat. Secara santai, Saudara Rizal telah bersama-sama dengan belia-belia jalanan, bersama dengan belia-belia yang dipinggirkan, belia-belia yang terlibat dengan aktiviti-aktiviti negatif, belia-belia yang terlibat dengan aktiviti yang boleh dikatakan menyebabkan mereka ditertibkan oleh masyarakat. Juga belia-belia yang HIV positif, demi untuk memahami isi hati mereka, selain daripada memastikan golongan ini tidak diabaikan hak mereka sebagai manusia biasa. Ini adalah usaha yang patut kita buat secara bersama di seluruh negara, agar kita pastikan tiada satu orang belia pun yang aspirasinya tertinggal dalam kita hendak membentuk masa depan secara bersama. Sahabat-sahabat sekalian, kita menginspirasikan bagi tahun 2050, anak-anak muda Malaysia berjaya mencapai matlamat 20 negara terbaik di dunia. Anak-anak muda Malaysia membawa jalur gemilang bersama-sama mereka dan berbangga walau ke mana mereka pergi di seluruh dunia. Mereka berbangga berbahasa Melayu dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Malah dalam jiwa mereka mesti ada semangat rela berkorban demi tanah air yang tercinta. Patriotik dalam maksud yang diungkapkan
tidak ada seorang warga yang merasa kerdil menjadi warga negara Malaysia. Sahabat-sahabat sekalian, di dalam negara kita ini, budaya sukan semakin mendapat tempat di hati generasi belia masa kini. Anak-anak muda kini semakin ramai menjadikan amalan bersukan sebagai sebahagian daripada hidup mereka. Aktiviti bersukan bukan sahaja menjadi trend di dalam masyarakat, tapi juga boleh menjadi salah satu sumber pendapatan melalui gerakan industri sukan. Melalui Majlis Belia Malaysia sendiri, kita telah memulakan program Satu Belia Satu Pengadil, di mana program ini asasnya berusaha meningkatkan mutu sukan negara. Namun ia juga secara tidak langsung memberi ruang dan peluang kepada golongan belia untuk meneroka pekerjaan baru dalam bidang kepengadilan dan pengurusan pertandingan, yang mana bidang ini boleh menambah pendapatan sejajar perkembangan industri sukan negara. Buat pertama kalinya, kita boleh merasa bangga kerana salah seorang exco Majlis Belia Malaysia, iaitu saudara Wan Muhammad Husni bin Abdullah, telah dilantik menjadi pengurus pasukan sepak takraw Chin-Lun di dalam Sukan C yang ke-29 ini. Kita bagi tepukan kepada saudara Debah, dan ini merupakan satu iktirafan kepada pemimpin beliau, dan insya-Allah jika beliau dapat menjanjikan pingat emas untuk negara, kita akan pastikan beliau akan dapat membanggakan negara kita, dan kita akan berduri insya-Allah. Sukan ditandai dengan kemenangan pingat yang diraih sebagai manifestasi kejayaan individu dan kumpulan, malah juga negara. Keadaan ini memberikan kita satu semangat baru, persaingan push to your limit, membentuk sikap yakin pada diri dan percaya pada diri sendiri. Slogan bangkit bersama perlu dijiwai sebagai pemangkin untuk belia Malaysia bangkit bersama-sama menjadikan diri insan yang kuat, melahirkan generasi minda kelas pertama. Ianya bukan sekadar hanya sebuah slogan. Ayo kita sebagai pemimpin belia menyalakan semangat bangkit bersama ini ke dalam sanubari generasi muda untuk sama-sama terus berbakti kepada masyarakat dan tanah air sebagaimana hebatnya pemimpin belia seluruh peringkat membawa berlari Banten Sukan C. Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan mengharapkan Sukan C ini dijuarai oleh Malaysia. Di peringkat Majlis Belia Malaysia, kita berani untuk mengatakan pingat pertama ini milik negara pada tanggal 16 Ogos 2017 pada jam 12 tengah hari, insya-Allah dengan izin Allah. Ia datang daripada acara yang diurus oleh Exco Majlis Belia Malaysia. Sama-samalah doakan dia akan berkenaan. Jika YB Menteri berani turun padang melibatkan diri dalam acara sukan polo, kita juga berbangga dengan adanya salah seorang daripada ahli keluarga kita menjadi pengurus pasukan sepak takraw Chin-Lun di Sukan C ini. Sahabat-sahabat sidang perwakilan dirahmati Allah sekalian, 15 Mei setiap tahun telah diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia sebagai Hari Belia Negara. Bulan Mei setiap tahun juga lazimnya telah dikenali sebagai Bulan Belia, dan sambutan Hari Belia Negara digerakkan ke seluruh negara. Putrajaya kini telah sinonim dengan Festival Belia sempena sambutan Hari Belia Negara sejak beberapa tahun yang lalu. Ianya mengundang kepada ratusan aktiviti belia dijalankan untuk menaikkan jutaan kehadiran belia dan pengunjung ke Temasyar. Selain jadi medan penyerahan bakat, kreativiti dan kepimpinan belia, ia juga mampu menjana ekonomi belia secara tidak langsung. Alhamdulillah, berkat usaha keras seluruh keluarga besar Majlis Belia Malaysia dan badan gabungan, sambutan Hari Belia Negara berjaya dikembalikan ke Putrajaya. Walaupun dengan sumber yang terhad, kita berjaya membuktikan atas satu semangat kebersamaan,
seluruh badan gabungan MBM kita mampu lakukannya kembali ke Putrajaya, dan tahniah dan ucapkan kepada semua yang terlibat dalam menjayakan ini atas satu semangat kebersatuan di dalam Majlis Ulama Malaysia. Di dalam kesempatan ini saya nak menyeru atas semangat yang ada ini, semangat kebersamaan tanpa mengira sumber yang ada. Saya nak mengajak seluruh kepimpinan dan ahli-ahli pertubuhan beliau untuk kita bersama-sama di dalam perhimpunan Belia Negaraku yang akan kita adakan secara bersama pada bulan September ini. Ini merupakan lakaran sejarah yang mana kita akan kumpulkan semua kepimpinan belia setiap peringkat kebangsaan, negeri, daerah dan semuanya, agar bersama-sama kita dapat luahkan perasaan kita, luahkan sokongan kita, luahkan apa yang ada di terbukti di hati kita bersama-sama dengan pimpinan negara yang amat berhormat Perdana Menteri pada September ini. Jadi inilah masanya. Saya seru pada semua untuk kita turun pada bulan September di dalam himpunan Belia Negaraku dan nyatakanlah perasaan kasih dan sayang kita kepada negara. Sahabat-sahabat sekalian, dalam kita hendak membuktikan bahawa Majlis Ulama Malaysia adalah badan induk pada pertubuhan belia, ini adalah satu perkara yang sangat penting, termaktub di dalam Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007 dengan jelas bahawa Majlis Ulama Malaysia ialah badan induk pertubuhan belia di peringkat kebangsaan yang menggabungkan dan menyelaras semua pertubuhan belia yang bergabung dengannya. Ini bukan satu kebetulan. Ia adalah manifestasi perjuangan dan kesungguhan pimpinan belia terdahulu, di samping pentadbir awam yang memahami suasana dan keperluan tersebut. Semua pemimpin belia harus faham dan hadam peruntukan akta ini, betapa besar fungsi dan kedudukan MBM di peringkat kebangsaan, sehingga termaktub di dalam akta seharusnya menjadi medium penggerak kepada keseluruhan pimpinan Majlis Ulama Malaysia bersama merencana strategi pembangunan negara. Bukan sahaja pemimpin beliau, kita mahu pentadbir juga perlu bersama-sama faham secara jelas akan peranan dan fungsi MBM, seperti mana yang termaktub dalam Akta 668. Pemimpin dan pentadbir harus bersama-sama sedar akan kesan jika mencabar kredibiliti MBM ini. Tidak ada mana-mana pihak mudah mengambil alih peranan MBM dalam menjadi badan induk pertubuhan belia negara ini, selain menjadi bahan rujukan utama para belia dalam menyuarakan pandangan dan pendapat. Oleh itu kita mesti sama-sama kuat sokongan. Kita pastikan tidak ada pihak yang cuba menjadat menubuhkan mana-mana alternatif lain untuk merelevankan mereka terhadap dia. Di samping itu, kita perlulah relevankan diri kita sebagai suara utama, medium utama yang membawa suara belia kepada kepimpinan negara. Oleh itu kita perlu proaktif. Kita perlu terus mendekati golongan muda. Di samping biarlah kami kepimpinan Majlis Ulama Malaysia berbincang dengan kepimpinan negara tentang bagaimana hendak kita olah cadangan penubuhan Blue Ocean Youth Council yang mana telah kita suarakan secara tegas di dalam MPBN baru-baru ini. Sahabat-sahabat sidang perwakilan yang dirahmati Allah sekalian, tiada jemaah melainkan ketua, tiada ketua melainkan ketaatan, dan tiada ketaatan melainkan kepercayaan. Kata-kata ini sangat memberi pengajaran kepada kita semua untuk terus memberi kepercayaan yang tidak berbelah bahagi kepada kepimpinan negara kita, yang mana yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak sebagai Perdana Menteri dan Tonggak Pimpinan Negara serta penaung Majlis Ulama Malaysia menelusuri pelbagai transformasi yang diilhamkan, sangat memberi makna kepada golongan belia bahawa perubahan memerlukan masa dan pendewasaan bagi membangkitkan iltizam membangunkan negara bangsa.
Kita mendoakan agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri agar terus diberikan taufik dan hidayah serta kelapangan dalam menghadapi cabaran dan tugas kepimpinan negara. Selamat ulang tahun kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang secara kebetulan sama ulang tahunnya, tarikhnya dengan Majlis Belia Malaysia, iaitu pada 23 Julai ini. Majlis Belia Malaysia akan terus bersama kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, terutamanya dalam membawa suara anak-anak muda agar isu serta kerisauan anak-anak muda Malaysia dapat diselesaikan dengan baik dan disampaikan kepada pihak kepimpinan. Pada kesempatan ini, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang sentiasa memastikan kelangsungan Majlis Belia Malaysia. Terima kasih kerana tidak terkira kepada Yang Berhormat Brigadier Jeneral Khairi Jamaluddin bin Abu Bakar, Menteri Belia dan Sukan Malaysia, Yang Berhormat Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan, serta warga KBS yang sentiasa menjadikan MBM sebagai rakan kongsi pembangunan belia yang mutlak. Semoga kerjasama ini akan terus berkekalan. Terima kasih yang tak terhingga juga diberikan kepada barisan ahli Dewan Tertinggi yang sentiasa bersifat proaktif, telus dan bersemangat untuk membantu kepimpinan dan dalam memastikan survival MBM. Tidak dilupakan juga terima kasih saya ucapkan kepada Sekretariat Pentadbiran MBM serta barisan kaki tangan yang sentiasa bekerja dengan penuh amanah dalam melaksanakan segala tanggungjawab. Dan yang paling utama sekali, semua ahli-ahli pertubuhan belia yang tidak pernah kenal erti letih, jemu, kosong poket dan sebagainya, semata-mata untuk pastikan setiap daripada anak muda dapat dilangsungi oleh pertubuhan-pertubuhan belia kita. Marilah kita meneruskan perjuangan ini dengan menginsafi bahawa kita perlu berusaha dan bergerak secara bersama. Kita harus menginsafi bahawa sebagai insan kita mempunyai segala ciri kekuatan, kita mempunyai segala ciri kelemahan dan keupayaan yang terbatas. Melalui perpaduan dan melalui kebersamaan, maka kekuatan kita Majlis Belia Malaysia akan membentuk satu sinergi, kekuatan setia menelusuri transformasi, memperteguh aspirasi. Akhir kata, saya mengucapkan selamat bersidang buat semua perwakilan. Semoga usaha kita diberkati oleh Allah SWT. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi